नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति allati कुन्तुम तुअदून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहम मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा मन अस्लहा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लहा बैनहु व बैन ख़ल्क़िही atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim lafaz yang pertama, ayat yang pertama, alif lam mim, berkumpullah seluruh mufassir, semua orang alim, ulama, mufassir, fuqaha. Bila sampai kepada alif lam mim, semua mufassir, semua fuqaha, mereka bersepakat, mereka akan terjemahkan ayat ini, Allahu a'lamu bi muradihi. Allah, Engkau saja tahu apa maknanya. Dalam Al-Qur'anul Karim, melalui ayat yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita semua manusia daripada dulu sampai hari kiamat, kita perlu berikrar, Allah, kita tak tahu, Engkau tahu segalanya. Dalam Al-Qur'anul Karim 321.250 huruf, 30 juzuk, 7 manzil, 570 rukuk, 6.666 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, dalam Al-Qur'anul Karim apakah ayat yang paling besar sekali? Hazrat Ubay radhiyallahu anhu, Nabi tanya kepada dia. Beliau pun cakap, ya Rasulullah, Quran turun kepada Tuhan, Tuhan lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi. Nombor 3 Nabi tanya lagi sekali. Hazrat Ubay radhiyallahu anhu cakap, ya Rasulullah, dalam Al-Quran ayat yang paling besar sekali ayatul kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun peluk sama dia. Nabi beritahu Allah bagi keberkatan ilmu kepada kamu. Dalam Al-Quranul Karim ayat yang paling besar sekali dalam Al-Quranul Karim, ayat yang paling besar sekali ayatul kursi. Ayatul kursi satu ayat yang pendek. Di dalam ayatul kursi Allah telah cerita tentang Allah 17 kali. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu ayat Allah telah cerita tentang Allah 17 kali. 17 kali Allah cerita tentang Allah. Satu ayat yang pendek Allah cerita tentang Allah sebanyak 17 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, orang yang baca ayatul kursi lepas setiap sembahyang fardu, antara dia dengan syurga hanya maut saja, mati terus masuk syurga. Bayatullah sampai menjalani beritahu, orang yang baca ayatul kursi, Allah, berapa banyak orang yang telah mati, timur, utara, barat, selatan, semua orang, ya Allah, berapa banyak orang telah mati, Allah, saya sedekahkan pahala kepada mereka semua. Allah Ta'ala akan masukkan dalam setiap kubur 70 nur,
Orang yang baca ayatul kursi, Allah akan bagi kepada mereka pahala 70 nabi. Satu ayat yang pendek, Allah telah cerita tentang Allah 17 kali. Tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah satu zat yang maha sempurna. Dialah Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Dialah Allah. Dialah Allah satu zat yang telah ciptakan semua alam ini tanpa siapa-siapa. Allah dengan kudrat dia telah ciptakan semua alam. Dalam dunia ini tak ada apa-apa. Bumi pun tak ada, langit pun tak ada, apa pun tak ada. Allah dengan kudrat dia telah jadikan di mana Baitullah, Kaabah. Allah Ta'ala telah keluarkan air. Allah telah tebarkan air di seluruh bumi. Di atas air tadi, Allah Ta'ala telah tebarkan bumi. Bawah air, atas bumi, dia jadi tak stabil. Wal jibala autada. Allah Ta'ala telah jadikan gunung-gunung, bukit-bukit, telah pasak bumi ini. Bumi ini telah jadi kuat. Allah dengan kudrat dia, tanpa sebarang asbab, dialah Allah telah cipta dengan kudrat dia. Dengan kudrat dia, dia telah ciptakan langit, bumi, setiap alam ini. Apa yang ada dalam ini, Allah telah cipta dengan kudrat dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja ada dalam langit, dalam bumi, hanya hak milik Allah. Allah yang begitu karim, rahim. Allah yang begitu besar. Allah untuk buat, Allah tak perlu kepada siapa. Daripada batu, Allah keluarkan unta yang masih hidup. Daripada telur yang sudah mati, Allah keluarkan ayam yang hidup. Dialah Allah. Laut yang sama, Allah telah tenggelamkan Firaun dan tentera dia. Allah yang sama. Laut yang sama, Allah telah beri jalan kepada Musa dan kaum. Api yang sama telah panaskan Namrud dan dia semua tentera. Api yang sama, salamun ala Ibrahim. Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang sama telah jadi sejahtera kepada Ibrahim AS. Dialah Allah. Dulu di Lahore ada satu kefahaman, Allah ada kata, syurga ada kata, komunisme. Bahasa Urdu panggil Dehriya, komunisme. Hazrat Maulana Bayabul Afsar rahmatullah alaih, dia belajar Quran dengan Maulana Syekhul Tafsir. Dia belajar Al-Quran. Beliau ada rasa satu fikir, kenapa orang-orang Islam ni mereka tak mau pergi masjid semayang? Apa yang perlu? Bayabul Afsar rahmatullah alaih belajar di college, Muslim College di Lahore. Selalu fikir perkara ini, apa nak jadi dengan orang-orang Islam? Syekhul Tafsir beritahu kepada awak pergi ke India, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia ada buat usaha untuk bawa orang kepada semayang. Hazrat Maulana Bayabul Afsar rahmatullah alaih sampai di Delhi waktu asar. Lepas semayang asar, Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alaih beritahu, Allah hai, Allah ada. Bayabul Afsar rahmatullah alaih beritahu, bila saya dengar Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih beritahu Allah, macam Allah di hadapan saya. Allah dialah Rabb. Dialah Rabb saya dan tuan. Dialah Rabb kita. Allah Maha Karim Rahim. Dia sayang kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Allah sayang kepada kita. Satu orang buat satu
zaman Musa alaihissalam, satu orang buat dosa banyak. Kaum pun pukul semua buang dalam hutan. Ini orang tak boleh pakai dia. Dia pun pukul semua tapi buang dalam hutan. Lepas 5-6 hari, tak ada makanan, tak ada minuman, dia sudah mau mati. Dia pun pandang langit. Dia cakap, Allah, saya satu orang yang berdosa. Dosa saya engkau saja yang tahu ya. Ini semua orang sudah pukul saya dan mereka telah campak saya. Saya ke dalam keadaan susah, makan tak ada, minum tak ada. Hanya engkau saja tinggal. Dalam keadaan tadi dia mati. Allah Ta'ala perintah kepada Musa, Musa, pergi. Terkasih aku dekat dalam bulan hutan, pergi tengok dia punya keadaan. Pergi sembahyang jenazah untuk dia. Bawa kamu pergi sekali. Semua kaum pergi. Bila kaum tengok, kaum berkata, Musa ini orang yang kita pukul, kita yang buang dia. Kita tak mau sembahyang, dia orang yang paling buruk sekali. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Musa alaihissalam, Musa bagi tahu kepada kaum kamu, dia sudah taubat istighfar kepada saya telah berjanji, saya telah maafkan semua dosa dia. Orang yang sembahyang jenazah dia pun aku akan maafkan semua dosa. Dialah Allah Maha Karim. Allah sayang kepada saya dan tonton. Semua manusia Allah sayang kepada saya. Di akhirat nanti, satu-satu kebaikan kita akan lari kepada mak, kita akan lari kepada bapa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Satu-satu kebaikan. Satu orang mencari satu kebaikan untuk masuk surga. Jumpa satu orang, dia cakap bagilah saya satu, saya boleh masuk surga. Dia cakap saya ada 99 dosa, saya confirm masuk jahannam. Kau ambillah saya punya satu. Allah yang Maha Karim, Allah akan bagi tahu siapa yang bagi ini. Dia lebih daripada saya. Panggil sama dia, dua-dua Allah maafkan, dua-dua Allah masuk ke neraka. Dialah Allah. Allah Maha Karim. Maha Karim Allah. Allah Ta'ala setiap waktu dia tunggu bila hamba dia akan rujuk kepada dia. Setiap keadaan. Dalam hadis beritahu apa? Bila satu orang jalan, rahmat Allah lari datang kepada dia. Satu jengkal datang dekat, satu tangan Allah dekat kepada dia. Dalam hadis beritahu, bila satu orang dekat kepada Allah, Allah akan jadi mata dia, Allah akan jadi telinga dia, Allah akan jadi tangan kaki dia. Maksudnya dia akan tengok apa yang Allah suka, dia akan dengar apa yang Allah suka. Dialah Allah. Allah Maha Karim. Hujan sudah berhenti, kering kontang, manusia pun mati, binatang pun mati. Semua orang dalam kesusahan. Mereka mengadu kepada Musa alaihissalam, Musa, kamu kalimullah, tolong cakap sama Allah, Allah turunkan hujan, kesian sama kita. Allah Ta'ala beritahu kepada Musa alaihissalam, dalam kaum kamu ada satu orang, dia telah melakukan begitu banyak dosa. Kerana dosa ialah saya telah berhentikan hujan. Zaharal fasadu fil barri wal fil ardi, zaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Setiap keburukan yang berlaku tangan kaki manusia, kerana manusia punya perbuatanlah keputusan datang daripada Allah. Orang semua mengadu kepada Musa alaihissalam. Allah Ta'ala perintah kepada Musa alaihissalam, kumpulkan semua kaum dan kamu bagi bayang sikit dan suruh dia keluar daripada majlis tadi, saya akan turunkan hujan. Semua kaum telah kumpul. Musa alaihissalam pun bagi bayan. Orang tadi pun dalam majlis.
Dalam hati dia pun cakap, ya Allah, dulu dosa saya hanya Engkau saja tahu. Sekarang kalau saya keluar dari majlis ini, semua orang akan tahu saya punya dosa. Ya Allah, maafkan saya. Allah terus turunkan hujan. Musa alaihissalam sudah heran. Ya Allah, tak ada orang pergi, tak ada orang balik, kau telah turunkan hujan. Allah Ta'ala memberitahu, dulu kerana dia saya telah berhentikan hujan. Hari ini kerana dia telah berdamai dengan aku. Kerana dia aku telah turunkan hujan. Dulu aku sembunyikan dosa dia. Hari ini macam mana aku nak zahirkan dosa. Sebab tu ulama tulis, satu orang buat satu dosa, besok kalau dia pergi cerita dengan orang lain dia buat tu dosa, apa yang dia bagi tahu kepada orang, itu dosa lebih besar lagi daripada dosa yang dia telah buat semalam, kerana dia telah bongkarkan rahsia antara dia dengan Allah. Allah Maha Karim, Allah Maha Rahim, Allah yang Karim, Allah yang Rahim. Dia sayang kepada saya dan tuan-tuan. Dia mau kita percaya di dunia dan akhirat untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala telah bagi kita agama yang sempurna. Setiap zaman Allah Ta'ala telah turunkan Nabi, Allah telah turunkan kitab-kitab. Ada 4 kitab yang besar Allah turunkan: Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ini 4 kitab-kitab besar yang Allah telah turunkan. Dan risalah-risalah yang kecil-kecil Allah telah turunkan bersama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Zaman dahulu, Anbiya alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala telah bagi pada mereka kitab. Allah Ta'ala bagi mereka satu kitab, ni kitab. Musa alaihissalam pergi tu Bukit Tur untuk ambil kitab. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam 24,000 kali Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turunkan Al-Quran ini. 24,000 kali Allah turunkan kitab. Allah telah hantar Nabi. Ada Nabi Allah telah hantar untuk satu zaman, untuk satu kaum, untuk satu keluarga, untuk satu daerah. Nabi pun datang buat usaha. Lepas Nabi buat usaha, cukup dia masa, Allah pun angkat Nabi jadi. Allah hantar Nabi yang lain. Silsilah ini telah berjalan. Isa alaihi salam, Allah Ta'ala telah angkat untuk pergi ke langit. 600 tahun tak ada Nabi datang. 600 tahun. Kita 2 tahun tak keluar, 3 hari macam mana kita nak keadaan? Ini lockdown. 2 tahun tak keluar, 3 hari habis. 600 tahun tak ada Nabi datang. Manusia punya kehidupan, Allah dengan Karim Rahim dia, Allah telah hantar Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir, Nabi punya bapa telah meninggal dunia. Sebelum lahir, umur 5-6 tahun, Nabi punya mak telah meninggal dunia. Yatim. Hazrat Ummi Aiman radhiyallahu anha dan Hazrat Aminah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang safar Makkah dan Madinah. Di tengah-tengah dia ada satu tempat, Maqami Abwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mak dia Ummu Aiman dalam perjalanan. Nabi memang pun telah sakit. Lepas 5-6 hari, mak Nabi pun telah meninggal. Nabi pun telah nangis. Nabi telah cakap, wahai mak aku, saya sebelum lahir bapa sudah meninggal dunia. Waktu umur 6 tahun. Tuan-tuan lebih tahu apakah jazbah satu orang anak dia tengok mak bapa dia. Apa jazbah mak bapa tentang anak dia. Tapi tuan-tuan, saya dan tuan-tuan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah kainat, kerana dia Allah telah ciptakan seluruh alam ini. Nabi yang begitu besar sekali, dari kecil lagi Allah telah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun, Nabi mak pun telah meninggal dunia.
Nabi pun menangis. Ummu Aiman radhiyallahu anha bagi tahu, saya pun tengok mana Nabi. Saya pun cari sama Nabi. Tengok Nabi berdiri, Nabi duduk dekat mak dia punya kubur. Dan Nabi pun menangis. Dia cakap, wahai mak aku, kepada siapa engkau telah serahkan aku? Saya tak ada siapa-siapa. Yatim. Umur 8 tahun. Nabi punya datuk yang sayang kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, orang-orang Makkahul Mukarramah, orang-orang Makkah, mereka tanya kepada datuk Nabi, apakah nama yang kamu akan letak? Yang saya akan letak nama dia Ahmad. Ahmad? Ini nama kita tak pernah dengar. Orang-orang Makkah bila dengar itu Ahmad, kita ini akan jadi pembesar yang besar ni orang. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, syaitan naik ke atas langit, diambil berita gaib. Ini ahli sihir, dia pergi naik atas, turun bawa berita-berita gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir saja, pintu untuk mereka naik ke atas Allah telah tutup. Api yang beribu tahun tak pernah padam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir saja, Allah telah padamkan api itu. Sungai yang kering kontang, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir saja, Allah telah penuhkan, Allah telah bagi rahmat berkat. Makkahul Mukarramah tak ada hujan. Pembesar-pembesar Makkah ada 40 orang. Dia orang semua sudah kumpul di Kaabah. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zaman jahiliyah. Walaupun mereka dalam zaman jahiliyah, apa saja masalah yang mereka datang, mereka akan pergi ke Baitullah, mereka akan minta kepada Tuhan Baitullah selesaikan masalah mereka. Zaman jahiliyah pun. Semua pembesar-pembesar sudah kumpul di Makkahul Mukarramah, di Kaabah. Dia pun telah kumpulkan darah. Dia kumpulkan darah dalam satu balti. Dia pun telah letak tangan dalam. Kita tak akan keluarkan tangan kita selagi mana Allah tak turunkan hujan. Semua pembesar-pembesar kumpul. Dia pun taruh tangan dalam. Dia pun menangis. Satu malam telah berlalu. Semua orang kumpul. Dia tengok show. Ini pembesar-pembesar pergi untuk turunkan hujan. Semua orang kumpul dalam Makkah. Semua orang kumpul. Ini 40 orang. Dia pun menangis. Satu titik pun tak keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa kepada pakcik dia. Nabi pun bagi tahu kepada pakcik dia. Nabi cakap kepada pakcik dia, kamu bagilah saya sikit tempat saya pun boleh pergi. Saya pun mau minta juga kepada Allah. Itu pembesar semua. Ini kecil budak baru mari pergi belakang. Ini semua orang-orang tua yang kerja. Ini budak kecil ni bukan. Ini budak kecil tak boleh buat dia kerja. Nabi pun pergi belakang. Dia rampung menangis. Panas. Peluh keluar menangis. Nabi pun datang. Tolonglah bagi saya sikit tempat. Saya pun boleh minta dengan. Tapi tak boleh. Kamu kecil dan sudah tak boleh. Pergi belakang lagi. Kali nombor 3, Nabi pun angkat pergi kain. Pakcik dia cakap, kau datang tak? Saya tak. Saya tak mau cakap apa-apa. Saya kesian tengok kamu punya peluh keluar. Saya mau lapkan peluh kamu. Pakcik dia pun tengok. Dia cakap, apa yang kamu nak cakap? Dia cakap, wahai pakcik, bagilah saya pun peluang untuk saya pun minta dengan Allah. Pembesar-pembesar dia tengok. Ini cakap ini budak. Ini satu macam. Apa kita bagi dia kebenaran? Kita sini sudah berapa lama minta, sudah berapa hari minta. Kita bagi dia lah peluang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada semua pembesar tadi.
Tadi bila kamu semua minta, saya duduk belakang. Sekarang saya minta, kamu duduk belakang. Itu pembesar semua cakap, ni tak boleh. Publik semua tengok. Publik semua tengok. Nanti dia orang punya martabat akan jatuh. Dia orang pun mesyuarat dengan cakap, tak apalah apa mau jadi, yang penting hujan turun. Semua orang pergi belakang. Nabi kepada saya dan tuan-tuan telah sujud depan Allah. Nabi telah angkat. Sebelum Nabi angkat kepala atas, Allah telah turunkan hujan. Allah telah beritahu kepada Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu angkat kepala kamu? Kamu hanya isyarat dengan jari kamu saja, Allah akan turunkan hujan. Kamu tak perlu angkat kepala kamu, isyarat dengan tangan kamu saja, Allah akan turunkan hujan. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Karim. Allah Maha Rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, Nabi tengok satu orang perempuan tua. Dia sedang masak. Zaman dulu orang masak pakai kayu api kan. Bila angin tiup datang, dia pun ambil anak dia pergi tepi. Bila angin datang sini, dia pun ambil dari sini. Panas, jangan anak kena panas. Dia pun tengok Nabi dan sahabat sedang jalan. Nabi tengok. Dia pun tanya, hal anta Muhammad? Kamu Muhammad kah? Dia cakap, ana Muhammad, saya Muhammad. Dia sudah terima Islam, tapi dia belum tengok sama Nabi lagi. Dia pun telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamu tengok apa yang saya buat? Sebab apa saya buat ini? Kerana saya sayang kepada anak saya. Jangan dia susah, dia kena api. Saya dengar kamu cakap Allah akan masukkan hamba dia dalam syurga. Itu saya boleh faham. Tapi macam mana Allah akan letakkan hamba dia dalam neraka, ini saya tak boleh faham. Saya punya anak, saya tak boleh terima dia kena sikit api panas, tak boleh tengok. Macam mana Allah dia letakkan hamba dia dalam neraka, saya tak boleh tahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Allah turunkan ayat. Tak ada satu pun hamba Allah akan masuk neraka melainkan mereka yang syirikkan Allah, mereka yang ingkar Allah, mereka akan masuk neraka. Allah telah selesaikan masalah ini. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk kita berikan diri kita kepada. Hazrat Ali radhiyallahu anhu beritahu, "Man i'tamada ala ghairihi faqad dhalla." Siapa yang serahkan diri dia selain daripada Allah, dia telah gagal, fail. Zat yang paling layak untuk kita serahkan diri kita hanya Allah sahaja. Allah Rabbi hakiki, dialah Allah. Lain semua tipu. Lain semua tipu. Dalam dunia ni tak ada apa perkara yang akan kekal. Semua akan habis. Hanya Allah sahaja yang akan kekal. Allah sahaja. Saya dan tuan-tuan berniat insya-Allah menjadikan Allah sebagai maksud kita. La maqsuda illallah, la ma'buda illallah. Allah sahaja. Hazrat Maulana Yusuf Sahib rahimahullah tahun 1962 dari Karachi dia pergi ke Railway naik kereta api. Di satu stesen Khanpur, Hazrat Maulana Yusuf Sahib rahimahullah doa, Allah, हमारे दिलों से गैर के यकीन खुरुच के निकाल दे. Allah, kau keluarkanlah daripada hati, kau korekkanlah seluruh gairullah, keluarkan daripada hati kita. Dalam hati kita hanya Allah sahaja. Bayatullah साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हमारे दिल में अल्लाह ही अल्लाह आ जाए, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, hanya Allah sahaja dalam hati kita. Macam mana mendatangkan Allah dalam hati kita? Saya dan tuan-tuan hari-hari berniat insya-Allah, hari-hari kita perlu infradi dakwah. Hari-hari perlu cakap tentang Allah.
Allah berkuasa selain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang berkuasa? Allah Maha berkuasa selain daripada Allah Ta'ala. Hazrat Maulana Yusuf Sahib rahimahullah beritahu, bila saya dan tuan-tuan dengan penuh yakin kita cakap Allah buat segala-galanya selain pada Allah Ta'ala, Bapak-bapak, Allah akan hancurkan batil di seluruh dunia. Muazzin azan atau muazzin? Muazzin azan. Bukan sekarang. Muazzin azan. Apa yang dia buat? Pertama sekali dia akan pandang kiblat. Satu dunia punya kiblat arah mana tuan-tuan? Satu dunia punya kiblat arah Baitullah, Kaabah. Kaabah adalah tempat Allah telah tunjukkan kudrat Allah. Baitullah, Allah telah tunjukkan kudrat Allah. Perkara nombor dua, muazzin ambil dua-dua jari, tutup telinga dia. Wahai seluruh dunia, Rus, Amerika, Jepun, China, semua apa yang ada dalam dunia ni, 4 penjuru dalam dunia, dengar apa yang saya mau cakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bagi semua kecil, Allah Maha Besar. हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह पहले दावत के बाद हुक्म के अहकामात पर मानने के लिए अल्लाह सिफात अता फरमाएंगे. Pertama sekali dakwat. Bila dakwah diberikan, Allah akan beri kekuatan untuk sempurnakan perintah-perintah Allah. Saya dan tuan-tuan niat insya-Allah hari-hari mau cakap tentang Allah. Infradi dakwat hari-hari. 13 tahun di Makkahul Mukarramah tak ada satu istimai bayan. 13 tahun di Makkahul Mukarramah tak ada satu istimai bayan pun. Di dalam haram satu bayan di Bukit Safa. Waktu itu pun luar daripada haram. Sekarang bila dia luas kan baru masuk dalam haram. Dulu luar daripada haram. 13 tahun di Makkahul Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat infradi dakwah. Talim di rumah Arkam bin Arkam itu bukan kitab, bukan talim fazail semayang ataupun fazail puasa, tapi fazail infradi dakwah. Mujahadah di jalan Allah, kesusahan di jalan Allah, apa yang kita akan dapat bila kita buat dakwah. Ini fazail. Saya dan tuan-tuan niat insya-Allah hari-hari membuat infradi dakwah. Bayatullah Sahib yang telah beritahu, satu hari kita tak bagi dakwah 25 orang, kita jangan angan-angan iman kita dalam satu tahap, kita jangan angan-angan. Hari mana kita tak bagi 25 orang dakwah, kita punya iman punya kedudukan sebenarnya sudah jatuh. Hari-hari kita perlu cakap Allah buat segala-galanya, selain daripada Allah tak boleh buat. Maafi qalbi ghaibullah, hasbi rabbi jallallah, la ilaha illallah. Allah ya. Kita menjadikan Allah sebagai maksud kita. Siapa yang jadikan Allah sebagai maksudnya, dia akan berjaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga apa? Lau kuntu muttakhidhal khalili la akhastu Abu Bakrin khalila. Kalaulah saya jadikan siapa-siapa sebagai kawan rapat, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kawan rapat. Tapi Nabi jaga apa? Laula lil imtina. Abu Bakar pun Nabi tak jadikan sebagai kawan rapat. Kawan rakat siapa? Allah. Lau kuntu muttakhidhal khalili la akhastu Abu Bakrin khalila. Allah Bayatullah Sahib yang telah beritahu, selain daripada Allah, sikit saja ghairullah ada dalam hati tadi akan jadi najis. Hati yang najis Allah tak pandang. Saya dan tuan-tuan niat insya-Allah hari-hari kita tutup Allah. Bila saya dan tuan-tuan cakap Allah hari-hari, kita akan terkesan dengan zat Allah. Hari ini kita tak terkesan dengan zat. Hazrat Umar radhiyallahu anhu
dengar Allahu Akbar, muka jadi merah, pingsan, jadi goyang. Orang cakap kepada Amirul Mukminin Umar, baru dengar azan, kamu tahu tak ini seruan siapa? Ini seruan Allah. Saya dan tonton, saya dengar azan, sikit pun kita tak ada kita mau jadikan Allah sebagai maksud kita. Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alaih sebelum meninggal, orang pun jumpa Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Hazrat, kamu punya bapa akan meninggal, kamu akan jalankan kerja ini. Kamu akan jalankan kerja ini untuk siapa? Pengganti bapa kamu. Hazrat Maulana Yusuf apa itu? Baik, ini Allah bekerja, saya akan buat kerana Allah. Orang pun pergi jumpa Maulana Ilyas, Hazrat, Maulana Yusuf cakap ini. Maulana Ilyas cakap, ya Allah, syukur ya Allah, anak saya sudah dapat terbiat yang betul, dia akan buat kerja ini hanya untuk Engkau ya Allah. Saya dan tuan-tuan, kita mau jadikan Allah sebagai maksud kita. Maksud kita siapa? Allah. Siapa pun tak akan bagi kita apa-apa. Yang boleh bagi siapa? Allah. Untuk sampai kepada Allah, Muhammadur Rasulullah, Allah akan buat amal yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama telah tulis satu orang miswak. Lepas miswak dia letak di sugi berdiri. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah ini lebih mulia daripada 7 petal langit, 7 petal lautan. Musa alaihissalam, Allah perintah untuk pergi ambil kitab Taurat. Allah perintah kepada dia, buka kasut, baru pergi atas tu bukit Tur. Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril Amin pergi Isra Mi'raj. Nabi membuka kasut, Allah cakap, tak, kamu punya kasut lebih berharga daripada arasy. Amalan yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berharga daripada apa yang ada kat dunia. Allah buat segala-galanya. Allah buat dengan amal yang ditunjukkan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim Khawlani rahmatullah alaih, perjalanan pergi haji. Dalam perjalanan itu keldai sudah mati. 2 rakaat sembahyang doa, ya Allah, safar masih panjang lagi. Ya Allah, mati hidup dalam tangan Kau ya Allah. Hidupkanlah balik ya Allah. Kau hidupkan, tak ada siapa boleh cakap apa-apa. Kau matikan, tak ada siapa boleh cakap apa-apa. Keldai yang sudah mati, Abu Muslim Khawlani rahmatullah alaih, 2 rakaat sembahyang, Allah telah hidupkan keldai yang mati tadi. Hazrat Amir rahmatullah alaih, dia korek itu telaga di dalam khanqah tanah balan. 13 tahun doa kepada Allah, air yang keluar air masin. 13 tahun doa kepada Allah, dengan berkat doa air yang masin Allah tukar kepada air yang biasa. Allah buat segala-galanya amal yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid bin Musayyib rahmatullah alaih, 20 tahun telah berlalu, tak pernah sekali pun dengar azan dan saya ada dekat 2 masjid tak. Ihtimam, perintah-perintah. Bayamin Syah rahmatullah alaih beritahu, Amir Karachi dulu Bayamin Syah rahmatullah alaih beritahu, bila orang Islam tinggalkan sembahyang, Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan azab. Saya dan tonton kita melihat amal cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100% orang Islam datang pada perintah Allah, cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Maulana Yusuf, Maulana Ilyas yang telah beritahu, kamu usaha atas kalimah dan semayang, melalui 2 rakaat semayang kamu, Allah akan selesaikan masalah kamu. Masalah yang berjuta dolar tak boleh selesai, tapi dengan 2 rakaat semayang Allah akan selesai. Maulana Ilyas yang telah lain, rumah dia belakang dia buat satu dinding.
Kerajaan British, dia orang sudah pecahkan tu dinding. Dia orang cakap ini tak ada dekat dalam kamu punya apa? Map kamu apa? Rumah ni apa? Plan rumah tak ada. Hazrat Maulana Ilyas rahimahullah beritahu, British telah pecahkan dinding kami, yang mana mereka cakap tak ada dalam plan, kerana kalimah dan semayang kami, Allah telah pecahkan negara dia. Kalimah dan semayang. Musa alaihissalam, kaum dia, Allah telah bagi 2 waktu semayang, pagi dan petang. Dulu Nabi, Allah telah bagi 2 waktu semayang, pagi dan petang. Hazrat Maulana Yusuf Sahab yang telah beritahu, kerana Musa alaihissalam, kaum dia, kalimah dan semayang mereka, 2 waktunya semayang, Allah telah tenggelamkan Firaun dan tentera dia. Allah telah berikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu semayang. Hazrat Maulana Yusuf Sahab telah beritahu, kamu usaha atas semayang, usaha atas kalimah dan semayang. Rus dan Amerika datang ke atas rumah kamu untuk bom rumah kamu seperti payung satu demi satu. Wallahi, sikit pun mereka tak boleh bagi kerusakan pada rumah kamu kalau kamu usaha atas kalimah dan semayang. Kalimah dan semayang, kalimah dan semayang. Saya pun niat, tonton pun niat. Tiap-tiap hari kita mau usaha, kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Hubungan kita makin rapat kepada Allah, rapat kepada Allah. Tuan-tuan pernah pergi kampung, tuan-tuan tengok itu orang-orang kampung, wanita-wanita, dia orang pergi ambil air dekat telaga kat tepi sungai ni. Dia orang masuk air dekat dalam itu bekas pakai tanah liat. Apa? Tempayan. Dia ambil taruh atas kepala. Lain semua orang jalan. Tonton tengok mereka sembang antara satu sama lain. Dalam perjalanan, dia orang gelak ketawa jalan. Tapi itu tempayan tadi, itu bekas tadi atas kepala tak jatuh. Bayatul Afsab dan itulah beritahu, walaupun mereka sibuk dalam mereka punya pekerjaan, tapi fikir mereka, risau mereka dekat atas kepala tu tempayan tadi. Kerana fikir mereka, risau mereka, Allah tak jatuhkan tadi. Saya dan tuan-tuan, kita pun menjadikan Allah sebagai maksud kita. Di mana saja kita berada, kita punya maksud dengan Allah. Dalam setiap keadaan, kita punya hubungan dengan Allah akan makin rapat, makin rapat, makin rapat. Bayatul Afsab rahmatullah alaihi kan, kita minta kepada Allah, Allah saya mau tu benda, saya mau ini, saya mau ini. Bayatul Afsab rahmatullah beritahu, Allah mampu. Kita perlu minta kepada Allah, Allah. Meminta kepada Allah, Allah. Siapa ada niat insya-Allah? Kita meminta Allah. Siapa yang dapat Allah, dia akan dapat segala-galanya. Man naslaha bainahu wa baina khalqi, man naslaha bainahu wa baina Allah, aslaha ma bainahu wa baina khalqi. Siapa yang telah betulkan hubungan antara dia dengan Allah, Allah akan betulkan semua dirinya dengan makhluk. Saya dan tuan-tuan, siang, malam, pagi, petang kita buat usaha. Hari-hari kita berfikir macam mana diri kita tiap-tiap hari kita dapat dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, sehingga kita jadi kekasih Allah. Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Khalilullah. Semua malaikat, kita setiap waktu dalam sujud rukuk, Ibrahim Khalil. Kita punya ibadat lebih lagi, tapi Ibrahim macam mana boleh dapat title Khalil? Allah puji sama Ibrahim alaihissalam. Hantar tu malaikat. Malaikat pun datang. Allah. Ibrahim alaihissalam gembira. Siapa yang telah sebut nama kekasih aku? Tolong cakap lagi sekali. Apa yang kamu akan bagi? Ini semua kambing-kambing ada, semua kamu ambil. Tolong sebut lagi sekali. Saya rasa lazat dengar nama kekasih saya.
Allah. Apa kamu nak bagi? Saya akan jadi jaga ni kambing, saya akan jadi khadim. Malaikat pun pergi, ya Allah, betul dia adalah khalil ya Allah. Boleh insyaAllah. Saya dan tuan-tuan berniat insyaAllah menjadikan Allah sebagai maksud kita. Lain semua dalam dunia ini tuan-tuan. Dalam hadis bagi tahu, lepas kita mati, isteri akan jadi suami yang lain. Anak belum mati lagi dalam koma hospital, anak sama isteri akan gaduh. Anak cakap ini saya punya, isteri akan cakap ini saya punya. Satu orang baru ni meninggal di Karachi dalam ventilator, dalam koma, belum mati lagi. Isteri sama anak sudah gaduh, sudah masuk kot. Ini saya punya harta ni, laki belum mati lagi. Di dunia tipu tuan-tuan. Di dunia tipu tuan-tuan. Allah saja zat yang hakiki. Di dunia punya isteri cakap, abang saya tak tengok muka abang, saya tak boleh tidur ni. Tipu saja tuan-tuan. Laki pun cakap, saya satu hari tak tengok muka awak, saya pun tak boleh tidur. Tipu saja. Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih, satu orang perempuan datang ke depan, Syekh, saya mau tanya satu masalah. Saya punya suami mau kahwin satu lagi. Saya marah. Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih pingsan. Lepas berapa lama dia bangun. Orang pun tanya, Syekh, itu perempuan tanya satu masalah, awak sudah tumbang. Dia cakap, satu orang perempuan, dia tak sedia untuk dia madukan. Tak sedia untuk dimadukan. Macam mana Allah boleh terima selain daripada Allah dalam hati satu orang mukmin? Kita mau jadikan Allah sebagai maksud kita. Allah menjadikan sebagai maksud. Orang yang jadikan Allah sebagai maksud dia tak akan kalah tuan-tuan, dia tak akan hina. Allah akan tinggi. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Mekah, dia telah mesyuarat. Macam mana untuk bunuh ni Muhammad? Dia telah kumpul 100 orang daripada 100 kabilah. Nabi punya kabilah yang besar, Hashim. Kalaulah 10 orang, 10 kabilah lawan, Nabi punya kabilah yang besar boleh lawan dengan mereka. Dia pun kumpul 100 kabilah punya orang, niat untuk bunuh sama Nabi. Program. Dia pun upah. Siapa yang dapat bunuh, dia akan dapat 100 unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada sana, pergi dalam tu gua. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersihkan semua, masuk. Ya Rasulullah, dia sudah ikut. Kalau dia tengok bawa habis kita. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bi itsnaini wa salisuhuma Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, apa pandangan kamu? Kita dua, ketiga adalah Allah. Kamu jangan risau, jangan bimbang. Allah bersama dengan kita. Hazrat Maulana Yusuf Sahab yang telah beritahu, bila umat ini mereka bangun untuk kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinan Allah bersama dengan umat ini. Allah bersama dengan umat ini. Mufti Zainul Abidin Sahab yang telah beritahu, Mufti Zainul Abidin Sahab yang telah beritahu, Allah akan bantu umat ini 50 kali ganda lebih. Allah telah bantu sahabat-sahabat. Suraqah bin Malik datang. Dia sudah tahu Nabi keluar dari sana. Dia sudah datang dekat. Nabi membaca doa, Allahumma kfinahum bima syi'ta wa biman syi'ta wa kaifa syi'ta. Dia biar unta sudah tenggelam. Ya Muhammad, minta maaf. Keluar. Pergi lagi depan, Nabi baca lagi, dia tenggelam lagi. Kali nombor 3 pun tenggelam lagi.
Suraka bin Malik dia kata apa? Lepas ni saya tak boleh lawan lagi. Suraka bin Malik sekali unta sudah tenggelam. Tapi itu challenge 100 unta. Challenge berapa? 100 unta. Ad-dunya mal'un. Ini dunia dilaknat oleh Allah. Dia punya fitnah sangat dahsyat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. 100 unta. Sudah tengok mujizat. Unta sudah tenggelam. Pun pergi lagi depan. Kali nombor 3 Suraka bin Malik cakap apa? Bas. Sekarang confirm ini adalah Nabi saya. Kalau lawan sama dia saja sia-sia saja. Saya akan mati. Ya Muhammad, kau lepaskanlah saya akan bagi tahu kepada orang jangan lawan dengan kamu. Nabi cakap apa? Ya Suraka, pergi balik. Kisra punya itu gelang emasnya, mutiaranya kamu akan dapatnya. Lepas Fatah Mekah semua sekali habis. Zaman Umar radhiyallahu anhu, Suraka bin Malik sakit, orang ingat dia akan mati sekarang. Suraka bin Malik cakap apa? Tak, saya tak akan mati. Nabi sudah janji kepada saya akan dapat ni kisah ni, gelang-gelang saya akan dapat. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah dan Rasul. Apa yang Nabi telah cakap adalah hak, pasti dan pasti akan berlaku. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan umat ini untuk kerja. Apa beza antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu? Nabi-nabi terdahulu dia telah sediakan umat dia untuk ibadat. Kaum datang kepada ibadat, Nabi pun pergi. Bila kaum tinggalkan ibadat, Allah hantarkan Nabi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan umat dia untuk jadi dai. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hari pertama terima Islam, 6 orang bawa datang jumpa Nabi untuk terima Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan setiap individu umat ini untuk kerja Nabi. Hazrat Bhai Abdul Rahab dan Abdullah beritahu, Nabi ka badal ek fard nahi hua karta, Nabi ka badal puri umat hai. Pengganti kepada Nabi bukan 1-2 individu, tapi pengganti kepada Nabi adalah seluruh umat ini. Allah dengan karim rahim dia, Nabi telah buat usaha. Sahabat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi 5 minit. 5 minit boleh. Bismillah di rumah semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, agama tahap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan, agama tadi telah jatuh. Fitnah telah berlaku. Musallamatul Kazzab mengaku diri sebagai Nabi, bukan satu orang, ada 6 orang telah mengaku Nabi. Keadaan telah berubah. Hazrat Maulana Yusuf Sahib rahmatullahi alaihi beritahu, tahun 1965 bayan, Hazrat Maulana Yusuf Sahib berkata, ये नक्शा बार-बार टूटेगा, बार-बार बनेगा. Itu apa yang Nabi telah buat. Usaha telah sampai satu tahap, Nabi wafat, telah jatuh. Ini keadaan berlalu akan datang. Tiap-tiap zaman akan datang perkara. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beritahu, waktu itu amalan yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kerana satu jumlah dia, ayat usuddin wa ana hayy, saya hidup agama Allah jatuh saya tak boleh tengok. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha beritahu, kerana ini satu dia punya jumlah, Allah telah kekalkan agama sampai hari ini. Berapa besar ihsan dia kata umat ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beritahu kepada Umar, "Are Umar, macam mana kamu suruh saya tukar itu Usama radhiyallahu anhu punya jamaat, jangan hantar jamaat dia, lepas tu tukar dia zimindar. Kamu suruh saya tukar apa yang Nabi telah cakap. Sekali-kali tidak. Apa yang Nabi telah cakap, itu yang saya akan buat." Hazrat Aisyah radhiyallahu anha beritahu, kerana berkat dari Allah telah kekalkan agama. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah beri kita usaha ni dengan istimai. Macam mana Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia telah jaga amanah ini.
sampai kepada sahabat yang lain, telah sampai kepada Hazrat kita, Hazrat Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Inam. Satu amanat mereka telah lakukan kerja ini. Melalui usaha ini Allah telah sebarkan hidayah di seluruh dunia. Saya dan tuan-tuan, kita pun telah diberi dua amanat ini. Kita ada tanggungjawab untuk agama, kita ada tanggungjawab untuk usaha agama. Bila saya dan tuan-tuan, kita pun dengan perkara yang sama, kita jadikan dua-dua amanat ini, agama dan usaha agama. Kita buat macam mana orang-orang tua kita minta, melalui kita Allah akan berikan hidayah kepada seluruh dunia. Untuk itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita niat insya-Allah menjadikan kerja ini sebagai maksud hidup kita. Siapa ada niat insya-Allah? Tunai insya-Allah, siapa akan keluar tunai insya-Allah. Orang yang keluar tunai, dia akan tengok bantuan Allah tunai. Orang yang keluar tunai, dia akan tengok kudrat Allah. Iman dia akan terbentuk. Oh, Ustaz, 15 Syaban insya-Allah. 15 Syaban daripada Johor kita 15 Syaban. Bangun insya-Allah, bangun insya-Allah. Berapa 15 Syaban insya-Allah. Insya-Allah. Okey, boleh dah. Insya-Allah. Imtiaz. Abu Ubaidah. Bila? 15 Syaban. Bangun insya-Allah.